أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah surah An-Nur section 20 Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul pada bulan yang penuh barakah ini, yang mana pada sisi orang Arab bulan ini Rabiul Awal asal muasalnya bukanlah suatu bulan yang terkenal di kalangan orang Arab, berbeza dengan bulan-bulan yang lain, iaitu seperti bulan yang digelar Ashharul Hurum, ya, bulan-bulan seperti Muharram, bulan-bulan seperti Zulqaidah, Zulhijjah, dan juga bulan Rajab. Begitu juga dengan hari Isnin. Hari Isnin di kalangan orang Arab, hari Isnin itu bukanlah satu hari yang terkenal di kalangan orang Arab juga. Kerana antara hari-hari yang dianggap mulia oleh orang Arab adalah seumpama yang sedia kita maklum. Contohnya Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yakni hari Jumaat. Itu bagi orang Arab juga dianggap sebagai hari yang mulia. Bagi orang Yahudi, kita pun maklum bahawa hari Sabtu bagi mereka, hari Sabtu bagi mereka. Kalau orang Nasrani, hari Ahad, cuti Ahad. Subhanallah, para alim ulama beritahu kepada kita apa hikmahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan
pada bulan Rabiul Awal, juga pada hari Isnin. Subhanallah. Yang pertama, para ulama mengatakan hikmahnya wallahu a'lam, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Okey. Namun ada ulama yang berpendapat pasti ada rahsia di sebalik. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, pada hakikatnya Allah sahaja yang tahu. Namun pada orang yang telah Allah bukakan rahsia akan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sebegini: aradallahu ayyakuna fadlu hadan nabiyyal karim sallallahu alaihi wasallam fadlan istiqlaliyan munfaridan laysa tabi'an li ahad. Dikata mereka, yang Allah Ta'ala kurniakan mata hati, apa kata mereka? Allah mengkehendaki agar kelebihan yang ada pada Nabi yang mulia ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang tersendiri, satu, dan teristimewa, yang mana kelebihan dan keistimewaan itu tidak diikuti dengan kelebihan yang lain. Bukan sebab kemuliaan, contoh hari Jumaat dia ada kemuliaan sendiri. Bukan sebab hari atau bulan-bulan seumpama bulan-bulan Ashharul Hurum, ya, apa nama, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Tidak. Nampak? Kerana orang Arab sudah kenal dengan bulan-bulan tersebut dan memuliakan bulan-bulan tersebut. Dan orang Arab sudah kenal hari Jumaat sebagai penghulu hari, ketua bagi semua hari. Lalu, ya, kata orang-orang yang Allah Ta'ala berikan mata hati, ya, ahlul azwaq, orang-orang yang telah mendapat limpahan rasa kemanisan yang dapat melihat rahasia kurniaan Allah Ta'ala, mereka mengatakan Allah mengkehendaki agar kelebihan yang ada pada diri Nabi yang mulia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang tersendiri dan teristimewa yang tak diikuti oleh hak lain. Dia tak ada. Maknanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia bukan sebab tempat Makkah, bukan disebab keadaan, bukan disebabkan masa, waktu, hari, bulan masalan, ya, tetapi tempat, keadaan, masa, waktu yang menjadi mulia sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tuan-tuan ingat tak peristiwa Abrahah tu? Kan dia beria nak hancurkan Kaabah. Bila dia beria nak hancurkan Kaabah, ringkasnya kita pun sedia maklum di dalam sirah, ya, sebelum dia nak hancurkan itu, Abdul Muttalib, ayah kepada Abdullah, tok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah pi jumpa dengan Abrahah, runding. Masa nak runding tu, Abrahah tekad juga nak menghancurkan Kaabah. Lalu Abdul Muttalib kata begini, aku cuma nak hak 100 ekor unta yang hang sita tu sebelum nak main masuk. Lalu Abrahah yang sebelum itu dia kagum dengan Abdul Muttalib, kewibawaan yang ada pada atuk baginda Nabi Muhammad SAW, berkat baginda Nabi SAW itu. Maka dia kata, itu saja yang kau nak minta? Kau tak kisah ke apa nak berlaku kat Kaabah, aku nak hancur kan?
Maka apa kata Abdul Muttalib? Kata beliau, unta-unta tu milik aku. Namun Kaabah Kaabah tu dia ada tuan dia. Dia ada tuan dia. Tuan dia yang akan memeliharanya, yakni Allah. Sebab itu untuk pagi ni, for a fact, a true fact, Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Abdullah, ibunda Nabi Siti Aminah, pakcik Nabi Abu Talib, tak ada dalam riwayat mereka ni pernah sembah berhala. Boleh faham? Ditambah lagi mereka ni selain Abu Talib adalah ahlul fatrah, zaman yang mana tak diutuskan Nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Isa diangkat ke langit usia 33. Rasulullah SAW diutuskan usia baginda 40 tahun. Antara tu within that period of time dia ada gap. Ulama khilaf antara 5 ke 800 tahun. Ada yang menyebutkan 600 tahun. Ala kulli hal, waktu tersebut nama ahlul fatrah, golongan yang hidup pada zaman tersebut tidak diazab siksa oleh Allah kerana tak diutuskan Nabi dan juga Rasul. Apa yang nak kita sampaikan tadi, kes yang tadi, Abdul Muttalib minta unta tu dan tak kata apa-apa, tak minta nak pertahankan Kaabah itu. Abraha tak faham. Mula-mula dia kagum dengan Abdul Muttalib hingga dia tak duduk pada dia punya singgasana pun dibawa. Dia tak duduk atas singgasana dia, dia turun menghadap dengan Abdul Muttalib. Sebab daripada jauh dah nampak kewibawaan dia, ada haibah. Tapi bila dia dengar tu dia di balik. Dia tak faham. Bila Abdul Muttalib kata Kaabah tu ada tuan dia, dia yang akan memelihara, yang akan menjaga dia. Dia tak faham. Sebab dia ingat dia punya kegagahan, bala tenteranya, gajah yang dibawanya dan sebagainya. Dia satu jadi gah lah. Orang Arab mana ada gajah-gajah tu. Dia bawa tu memang something lah, kan. Yang dia tak tahu apa dia? Benda tadi tu. Dia kata macam ni lah, balik beritahu kepada penduduk Makkah, keluar daripada Makkah. Aku tak nak bunuh siapa-siapa, aku nak hancurkan Kaabah saja, kata dia. Baik. Itu yang berlaku, maksud yang berlaku, Abdul Muttalib kembali mengarahkan penduduk Makkah untuk tinggalkan Makkah, evacuate Makkah supaya agar tidak terbunuh dengan tentera Abraha. Semua keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tak keluar? Siapa ingat? Pagi-pagi Ustaz dah bagi kuis dah. Aduh. Tak ada, tuan-tuan. Mereka kata sel kena otak, kena menyambung. Mereka kata kena minum susu. Tak ada. Minum air pun boleh, tak masalah. Minum air sikit. Sambil saya minum air, bukan tuan-tuan tengok. Tuan-tuan macam tak biasa kita ni. Kuliah kita ni soalan tu mesti saya dah bagi jawapan. InsyaAllah selagi saya hidup, belum buang tebiat lagi, InsyaAllah itulah kaedah dia. Soalan tu mesti sebelum tu saya dah bagi jawapan dah. Dia dah ada jawapan dah, tertera dalam ucapan. Siapa yang tak meninggalkan Makkah, tak maulah meninggalkan Makkah, senang cerita, tak maulah duduk di pinggir-pinggir, tebing-tebing, di lembah-lembah di luar Makkah itu, seorang saja. Seorang tu clue juga. Sambil seteguk minum dia dah bagi clue juga tu. Bismillah. Kosong-kosong tu. Siapa nama kita sebut tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang saja yang tak keluar daripada Makkah ji, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah. Siti Aminah tidak mahu keluar daripada Makkah, mahu berada di sisi Kaabah.
kata kepada pak mertua dia, saya tak mau keluar. Sekiranya ditakdirkan saya nak lahirkan anak ini, biarlah dia lahir di tempat yang mulia. Sebenarnya yang mulia itu adalah Rasulullah tersendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum, kita belajar daripada kecil, Allah melindungi Kaabah, Kaabah tidak dihancurkan, Abrahah pula yang hancur, betul. Satu sisi pandang yang kadang kita tak perasan, sebenarnya antara lain ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Mekah lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Itu saya kata di satu sisi yang lain kadang kita tak nampak benda tu. Tu. Subhanallah. Siti Aminah tidak keluar daripada Makkah. Tentera Abraha pun tak masuk, dapat masuk pun. Gajah dia, nama gajah dia pun sedap lah tu. Mahmud nama gajah dia. Soh. InsyaAllah. Gajah dia, tu. Tak. Bila diarah, diacungkan nak pergi menuju Kaabah, menuju Makkah, dia berhenti. Bila dia pusing sendiri, nak patah balik, dia bergerak sendiri. Macam automated lah. Bila nak patah balik tu kan, bila diacung, macam ni lah kalau menghadap sini kan, pergi Makkah. Bila dia ke sini, bila dia sendiri ke sini, dia nak, senang cerita, ini binatang pun reti. Boleh faham? Binatang pun reti. Nak patah balik, dia paksa pukul apa semua, tak jadi. Sedia maklum apa yang telah berlaku, kita tahu. Jadi nak bagi tahu kata, antara lain di sisi pandang yang berbeza, kalau kita perasan hikmahnya, kerana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tajuk kita yang diberi, Haji Razak bagi tahu, masya-Allah, tajuk orang putih dia, I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sebut Muhammad saja. Adab kita. Ada orang dia nak buat dia punya tema ceramah ke, tema motivasi ke, tema buku ke, be like Muhammad. Ni kena tegur lah, jangan main seketul macam tu saja. Kita ni dilarang oleh Allah nak panggil baginda Nabi dengan nama Nabi sahaja. Faham? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kosong macam tu saja. Ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Rasulullah. Faham dah kita? Okey dah, Nabi Muhammad kalau dia sebut, Rasulullah dia sebut, tak apa. Tapi kalau Muhammad, tolonglah sebut sallallahu alaihi wasallam, ataupun gandingkan dengan nama tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Tu. Jangan, kita ada adab. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, di dalam surah Ali Imran ayat 31, biasa kita dengar Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31, yang bermaksud qul, yakni katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mengasihi Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, minta maaf ya. Mana
Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seseorang itu mengasihi, menyintai, menyayangi Allah, kalau dia kata stiker kat belakang I love Allah contoh, banyak. Kalau dia kata I love Allah, maka apa dia? Fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikuti aku. Ini arahan daripada Allah. Allah suruh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala mengasihi kamu. Subhanallah. Satu. Apa lagi? Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu. La haula wala quwwata illa billah. Lagi pula, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala maha pengampun, lagi maha mengasihani, lagi maha penyayang. Masya Allah. Biasa mereka ni guna ayat ni, mereka kata ayat pengasih. Untuk ni lah suami isteri. Mereka baca untuk suami, untuk isteri, gitu. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling penting daripada ayat ini, nak kata, nak bagi tahu, nak tegang, sekiranya kamu kata kamu cinta Allah, mestilah kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta. Tu. Ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebolehnya zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Subhanallah. Lagi kita tengok bagaimana seorang Badui. Kisahnya seumpama begini. Ada satu orang Badui, dia tengah Nabi khutbah, tiba-tiba dia bangun, pergi tanya soalan. Jadi di situ kalau kita tengok, hukum berkata-kata ketika khutbah bukan haram tetapi makruh. Tetapi bila kita sebut makruh, jangan kita sembang kencang tak habis-habis. Jangan buat perangai lagu tu. Kita cerita ni nak cerita tahu hukum saja, cerita hukum. Makruh ni pula satu benda walaupun tak dosa, tapi kalau buat banyak kali jadi dosa. Tu satu. Yang kedua, walaupun dia tidak berdosa, perkara yang dibenci oleh Allah. Boleh faham? Begitu. Tak apalah. Bila dia bangun ni, dia tanya soalan. Ya Rasulullah, sedang Nabi khutbah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, mata sa'ah. Dia tanya kiamat bila ya Rasulullah. Subhanallah. Arab Badui ni, dia punya PL dia ni jenis lurus bendul. Lurus bendul. Bukan yang langgar orang mengaku gila tu lain. Itu cerita lain. Ini lurus bendul ni betul-betul lurus bendul. Faham? Hak tu bukan lurus bendul, mengaku gila tu cerita lain. Ni depa lurus bendul lah. Orang asli kadang kita tengok di Malaysia pun kan lurus bendul depa ni. Jangan tipu depa. Depa lurus bendul. Dia tanya mata sa'ah. Sahabat yang ketika itu tengok, ni macam kenal ni. Faham tak? Ini macam kenal ni, macam kita ni macam kenal ni. Jadi siapakah dia? Subhanallah. Yang tanya soalan tadi tu, dia juga pernah melakukan satu peristiwa yang sahabat tak boleh lupa. Dia pergi kencing dekat masjid di Nabi gitu. Gitu. The same person. So they remembered. Bila dia remembered, dia geram. Geram bukan pasal apa. Hari tu kira tak settle lagi. Kenapa kira tak settle? Begini. Masa dia kencing tu, dia kencing, sahabat dah geram. Pasal dia kencing, kencing. Sahabat dah geram. Sahabat dah kumun dia. Cengih sahabat nak geram. Siapa pun tak siapa pun kalau standard lah tu marah. Tak kira standard KL ke standard Kelantan ke standard Kedah, sama memang orang marah. Kan? Kencing macam tu. Kemudian sahabat dah geram, tapi Rasulullah tak marah. Rasulullah kata biar dia habis urusan dia dulu. Masya-Allah. Itu satu.
Yang kedua, Nabi kata pergi ambil air. Pergi ambil air, pergi jirus, bersihkan. Kita bukan macam lantai kita lah ni, ada kapet, tuan pengerusi, tuan imam garuk kepala kita. Gitu. Kan lantai dia lantai pasir. Tak apalah. Okey, ambil air, jirus. Lepas tu, pas dia dah habis hajat, dah jirus tu, Nabi panggil. Nabi tak marah. Nabi kata, Nabi explain, wahai saudaraku di kalangan bahasa Arab. Nabi selalu kalau Arab Badui ni, Nabi bahasakan macam tu, muliakan dia. Walaupun dia kira ialah macam orang anilah Badui kan. Kerana Nabi kata, wahai Arab, ya, tak boleh kamu kencing dekat situ. Ini tempat mulia, tempat sembahyang. Tak boleh kamu kencing begini. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab Bahjatul Wasail, syarah kepada Masailut Ta'lim, iaitu syarah kepada kitab Ar-Risalatul Jami'ah, dia ada sebut maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan bukan sahaja zina, liwat dan sebagainya. Maksiat kemaluan termasuk kencing dalam masjid, contoh, menguturi masjid. Contohlah, ni ada disebut, walaupun nampak macam remeh je, termasuk maksiat dalam maksiat kemaluan. Baik. Jadi Nabi sebut begitu. Kemudian Nabi kata tak boleh lain kali ni. Kemudian Arabi tu dia accept lah, dia terima. Dan dia mengaku kesalahan dia. Tapi saya sebutkan tadi, kan ingat tak keyword tadi, dia luruh, jenis bendul lah kan. Jadi dia kata, wahai Allah, ampunilah dosa aku dan dosa Muhammad. Padahal Nabi tak ada dosa pun. Jangan ampun dosa puak-puak ni. Puak-puak tadi yang nak marah dia tadi, yang nak kerumun dia tadi, yang cengih tadi. Kata, tak habis cerita ni. Tak habis cerita. Sahabat ke kau? Tapi Nabi SAW begitu diplomatik dan begitu menghalusi. Apa kata Nabi SAW? Jangan kecilkan rahmat Allah. Jangan kecilkan skop. Padahal dia tak faham. Dia rasa macam Nabi macam ni approach dia. Sahabat begitu. Nabi kata jangan kecilkan rahmat Allah. Minta ampun kau semua. Tengok Nabi SAW. Tu kata kes tak habis tu, faham? Lepas tu tiba-tiba dia tanya. Kan? Setelah beberapa ketika, muncul lagi dia, the same person, angkat tangan, bangun tanya. Jadi sahabat tengok, dia lagi. Bila dia tanya, Rasulullah masa tengok, senyum. Dia lagi jugalah begitu. Kemudian Nabi SAW kata, Nabi tanya dia balik, apa persediaan kamu untuk menghadapinya? Nabi SAW tanya dia balik. Dia tanya Nabi, Nabi tanya dia balik. Masya Allah. Kan? Kalau Nabi tanya, nak kena jawab lah. Sebab itu ulama kata, jangan-jangan dengar, selalu kita cerita lama-lama kan, bunyi, Masya Allah. Sebab tu ulama kata, kenapa Nabi tak azan? Tuan-tuan pernah ni tak? Dulu-dulu, sebelum azan, ada yang sahabat-sahabat bagi idea, bunyi loceng lah dan sebagainya kan. Kemudian ada sahabat yang mimpi azan. Pada Sayyidina Umar pun mimpi yang sama. Masya Allah. Syariat melalui mimpi ada. Masa tu zaman Nabi, iaitu azan. Baik. Kenapa Nabi tak azan, tuan-tuan? Sebenarnya ni rahmat. Soalan ni susah ke? Saya pun cuba garuk kepala juga tu. Kenapa Nabi tak azan? Sebab ulama kata, kalau Nabi azan, Nabi panggil hayalas solah, kan? Orang tak datang, boleh faham? Sahabatlah tak datang. Apa hukum dia? Faham Rahmat Nabi SAW. Benda simple kan kita nampak benda macam tu. Tu. Sebab tu kalau kita ngaji fiqh, dia ada perbahasan. Mana lebih mulia, imam ke muazzin? Dua-dua dia ada hujah dia. Kenapa muazzin lebih mulia ataupun kenapa imam lebih mulia? Kalau imam kata Nabi tak pernah jadi muazzin, Nabi imam semata.
Kalau muadzin dia ada kelebihan yang disebut dalam hadis, dia punya pahala begini-begini, ya, masuk syurga begini-begini. Tu. Adalah perbahasan dia kalau kita ngaji fiqh dalam kitab Bushrul Karim dia ada sebut. Tu. Baik. Tadi apa tadi? Dia tanyakan soalan. Mata sa'ah? Nabi tanya, apa persediaan kamu untuk menghadapinya? Bila Nabi tanya, kena jawab tak tuan-tuan? Kena jawab. Tapi dia fikir, kemudian dia jawab, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni bersedia untuk kiamat bukan dengan solatku. Maksud dia bukan tak cukup solat dia, bukan dengan puasaku, bukan kata tak cukup puasa dia. Dia buat hak wajib-wajib saja. Hak yang wajib-wajib yang penting-penting dia jadi buat. Tapi dia kata apa? Ya Rasulullah, tetapi aku siap sedia untuk kiamat dengan menyintai Allah dan menyintaimu ya Rasulullah. Nampak? Itu jawaban dia. Aku siap sedia kiamat dengan menyintai Allah dan menyintai dirimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata SAW, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Allah. Tuan-tuan ingat tak? Sahabat yang tengok kejadian yang kencing dekat masjid tu ramai kan? Ramai. Sahabat yang juga dengar persoalannya, ditanya balik oleh Nabi, kemudian dia jawab, kemudian Nabi jawab, pun ramai. Faham? Bila Nabi jawab begitu, antara yang meriwayatkan hadis itu Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia kata, gembira sungguh, kami sangat bahagia bila dengar jawapan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa bahagia? Mereka sahabat semua ni tahu bahawa mereka ni apa dia? Menyintai Rasulullah. Dan mereka tahu bahawasanya mereka yakin sungguh bahawa mereka menyintai Nabi Muhammad SAW, maka mereka berharap mereka dapat bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Dia jadi macam satu plot twist lah. Maksudnya bukan apa, mula-mula teringat si Arabi tu, dia buat apa? Kemudian berkat dia tanya tu, walaupun kira macam spontan dia tanya tu, Nabi pun tanya balik spontan, lepas tu dia jawab, lepas tu Rasulullah jawab balik, dapat satu pencerahan dan satu kegembiraan lagi, kebahagiaan. Bila Nabi sebut apa? Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Allah seronok. Dia boleh jadi macam tu. It can be that way. Dia boleh turn around macam tu. Subhanallah. Biasanya dalam kitab-kitab matan hadis dia tak sebut nama siapa tu, Arab Badui tu dia tak sebut. Macam kalau tuan-tuan mengaji dalam hadis niat, dia tak sebut siapa lelaki yang pergi hijrah kerana wanita yang dicintai. Dia tak sebut nama direct, dia tak sebut nama precise nama. Yang disebut nama samaran je, gelaran dia Muhajir Ummul Qais. Ummul Qais tu pun bukan nama sebenar perempuan yang nak dia kahwin tu. Nampak? Biasanya bila kita ngaji hadis, biasa hak-hak ni nama dia tak disclose lah. Cuma kalau kita ngaji lebih lanjut dalam ilmu hadis, ya, perbahasan dia lebih mendalam, ada juga disebut. Sebab itu nama Arabi ni tak disebut. Dalam matan hadis tu nama orang ni tak ada. Tapi bila kita ngaji lebih dalam, disebut nama Arabi tadi, Dhul Khuwaisirah, nama orang tu. Itu antara lain. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, mereka semua menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tusukan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah kena ketika perang Uhud? Lebih daripada 80 tusukan. Cedera parah. Sahabat Nabi Khubayb ketika ditangkap oleh orang kafir, dan kemudian dia kata ditanya kepada dia, kalaulah tempat engkau ni nak kami ganti dengan
Muhammad. Dia panggil Muhammad lah, kita jangan panggil Muhammad. Depa kafir. Nak tak tukar tempat? Kata Sayyidina Khubayb, kalau diberi pilihan, aku tak nak Nabi SAW bergerak pun, tak ada apa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW, walau sedikit. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menggantikan tempat baginda Nabi SAW ketika mana baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah di tempat tidur Nabi. Pemuda-pemuda yang datang ni dari seluruh kabilah, tuan-tuan. Depa pakat macam ni. Seluruh pemuda-pemuda yang paling gagah berani kita select, ramai-ramai pergi serbu Muhammad. Dia kata Muhammad lah, kita tak ni. Contoh depa punya perbualan. Kerana bila semua hunus senjata, tak ada siapa yang Bani Hashim tak boleh kata, tak boleh claim kata hak ni bunuh, diat gini kita. Ramai-ramai. Jahat tak perancangan tu? Sangat jahat. Faham? Sangat jahat punya perancangan. Subhanallah. Tetapi Nabi menerima wahyu. Nabi terima wahyu. Mereka nak bunuh, ternyata Sayyidina Ali yang menggantikan tempat. Itu tanda cinta, tuan-tuan. Tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah, lepas kewafatan Nabi SAW, beliau tidak dapat tinggal di Madinatul Munawwarah. Tidak dapat tinggal lagi di Madinatul Munawwarah. Tidak dapat lagi melaungkan azan seperti biasa, kerana terlalu sedih dengan pemergian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah baginda Nabi SAW muncul dalam mimpi Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan tanya, lama tak jumpa aku, tak ziarah aku. Allah, Sayyidina Bilal sedih. Sayyidina Bilal sedih. Dan berangkatlah dia menuju ke Madinah. Dalam sepanjang perjalanan menangis, sedih, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, tu. Bila sampai, sahabat-sahabat besar minta Sayyidina Bilal untuk azan. Semula refuse. Refuse bukan kerana apa? Bukan menolak saja-saja, kerana tak tahan sedih. Bila tak tahan sedih, muncul datanglah kedua cucu baginda Nabi SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, minta, wahai pak cik Bilal, minta tolonglah, kami nak dengar azan. Pak cik Bilal, tolong azan. Permintaan kami. Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mampu menolak radhiyallahu anhu akan permintaan cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Maka beliau pun azan. Bila azan, bila Sayyidina Bilal azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila azan, sahabat-sahabat ataupun penduduk Madinah pada ketika itu gempar. Kenapa? Azan ini dah lama tak berkumandang. Suara ini dah lama tak kedengaran. Last kedengaran masa Rasulullah SAW masih hidup. Hingga ada yang mengatakan, adakah Rasulullah SAW telah dibangkitkan semula, hidup semula? Maksudnya begini, masa hayat Nabi je azan Sayyidina Bilal tu makruf, orang tahu dah. Lepas tu tak ada, Sayyidina Bilal bawa diri. Ramai-ramai pakat keluar daripada rumah, tengok, dengar, sampailah lepas asyhadu alla ilaha illallah, sampailah asyhadu anna Muhammad. Bila sampai situ je menangis pengsan. Allahu akbar. Itu cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni, satu perkara yang kita kena ingat, memang
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang cinta kita, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, tentulah benda yang besar yang perlu ada kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kita kena kenang satu perkara, iaitu cinta baginda Nabi sendiri kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Tu cinta Rasulullah kepada kita tak berbelah bagi, tak ada tolok bandingnya. Sebelum kita ni ada, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintai kepada kita. Syafaat kita ni, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi simpan untuk apa, tuan-tuan? Semua nabi-nabi, rasul-rasul, mereka telah pun menggunakan doa-doa mereka yang mustajab ketika mana di dunia lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa yang mustajab dan tidak mahu menggunakan doa tersebut kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak simpan dekat akhirat untuk umatnya. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah pada satu ketika dia lihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gembira. Lalu Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, doalah kepada Allah untukku." Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrar wa ma asarrat wa ma a'lant wa ma a'lanat." Doanya, maksud dia, ya Allah, ampunkanlah Aisyah radhiyallahu anha apa-apa yang telah lalu dari dosanya, juga apa yang akan datang, apa yang dilakukan secara tersembunyi dan apa-apa yang dilakukan secara terang-terang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketawa, seronok, suka Nabi doa, seronok. Lalu Rasulullah bertanya, "Adakah kamu gembira dengan doaku?" Kata Siti Aisyah, "Kenapa aku tak gembira dengan doa daripadamu ya Rasulullah?" Seronoklah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah." Kata Nabi, "Demi Allah, sesungguhnya itulah doaku untuk umatku pada setiap kali solat." Sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa untuk kita. La ilaha illallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri merakamkan ambil berat Nabi. Bukan kata kita I love Rasulullah, I love Muhammad SAW, we love Rasulullah, we love Muhammad SAW. Bukan takat tu. Allah sendiri merakamkan, bukan hak kita, hak Nabi, diri Nabi. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kita biasa dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah Taubah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi, tengok, Allah sendiri rekodkan dalam Quran, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas dan kasih sayangnya kepada orang beriman. Allah sendiri menamakan Nabi dengan Ar-Rauf Ar-Rahim. Salah satu daripada nama-nama Allah
Kalau Allah nama tak boleh guna siapa-siapa. Ar-Rahman pun tak boleh guna. Ni Allah Ta'ala berikan namanya, maknanya sifat tersebut ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rauf Ar-Rahim. Bukan kira cinta kita kepada Nabi itu dah satu kewajiban, tapi lihatlah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hingga direkodkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang benar-benar menyintai Rasulullah SAW. Imam Hasanul Basri dia ada sebut, jangan terkesima dengan hadis yang tadi yang Nabi sebutkan tadi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat. Kata Imam Hasanul Basri, orang Yahudi pun dia claim, dia dakwa kata dia ni cinta Nabi-Nabi mereka. Dia claim dia dakwa saja. Dalam kitab, tak silap saya, dalam tafsir surah Yasin dia ada sebutkan. Juga dalam kitab Mirqatus Su'ud li Tasdiq, kalau tak silap saya, dia ada sebut Yahudi ni jahat sungguh. Dia bunuh Nabi ni ratusan Nabi dia bunuh. Banyak tak banyak? Ratus ni 3 digit lah, 3 digit. Pernah satu ketika dalam masa 24 jam dia bunuh 74 orang Nabi. Jahat tak jahat? So hang kata hang cinta, buat apa pergi bunuh? Tak ikut satu hal, bunuh lagi. Jahat tak jahat? Orang Nasrani pula, dia kata dia cinta Nabi Isa, sampai kata Nabi Isa tu anak Allah pula. Tidak, itu dakwaan je. Jadi kata Sayyidina Hasanul Basri, bukan maksudnya kata apa nama tu, cinta kepada Nabi itu maknanya ikut, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutlah Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sayyidina Abdul Abbas kata, ni ayat yang ada dua gandingannya, tidak boleh cerai tanggal. Taat kepada Allah, makna dia taat kepada Rasul. Kalau dia kata taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, tak betul. Kalau dia kata taat kepada Rasul, dia tak taat kepada Allah, pun tak betul. Mesti tak boleh bercerai tanggal. Jadi mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan occasion, bukan sekadar sempena-sempena. Cuma kita kena faham satu perkara. Kita kena faham satu perkara. Setengah orang kata, kenapa kena sempena? Ramadan kena puasa tak? Wajib dah, saya cerita ni wajib, kan? Dia bukan sempena lagi, dah wajib. Masa 1 Syawal ni Tuan Haji, masa 1 Syawal kita puasa tak? Jangan buat pening, makanlah, kan? Meleleh air liur, tengok benda rendang pun semua. Alamak. Kena puasa. Minta maaf, silap pula. Kena tak puasa, minta maaf. Kena tak puasa. Jangan buat pelik. Jadi sempena tu biasa. Time haji ada tak time dia? Bulan ni bulan Maulid Nabi. Jangan buat pasal cari dalil pula. Birthday kamu semua, kamu semua, kamu tak cari dalil. Birthday isteri dia tak cari dalil. Birthday anak dia, birthday diri dia sendiri, dia tak cari dalil. Kat mana? Sebenarnya dalil Maulid Nabi ni banyak. Saya bagi 3 saja tuan-tuan. Tuan-tuan yang nak catat, sila. Bila-bila ada senang, kita hurai. Tulis saja. Surah Yunus ayat 58. Cari tak apa. Nanti bila senang, ada rezeki saya datang lagi ataupun guru-guru lain boleh hurai, alhamdulillah. Tulis saja dulu poin. Tuan-tuan dah kopi, teh tarik semua dah siap kan? Kita kena cepat. Dia apa kata, Haji Razak kata dia kena keluar nak cari nasi lemak. Dah sampai tu pasal dia ada kat belakang. Tak apa. Tulis je dulu, nanti kita hurai insya-Allah. Surah Yunus 58. Surah Al-Anbiya 107, 107. Surah Al-A'raf 157. Surah Al-A'raf 157, Surah Al-Anbiya 107, Surah Yunus 58. Ada masa nanti kita hurai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Kalau orang tanya dalil,
hak ni 3. Depa kata 1 pun cukup, ini kan pula 3. Faham? Khalas. Untuk Maulid Nabi ni, kalau kita bagi dalil pun depa tak percaya. Sebenarnya depa perlu hidayat itu saja. Perlu hidayat. Tolong doa untuk depa. Gitu. Perlu doa untuk depa. Kesian. Kerana Nabi ni cinta kita tak ada syarat. Kita ni dosa banyak, Nabi doa tiap-tiap lepas sembahyang kan. Depa tak bagi doa lepas sembahyang macam Tuan Imam tadi. Dia tak bagi. Tapi ada dalil tak doa lepas sembahyang? Dalam Quran pun ada dalil. Tak apalah, kita simpan Haji Razak nanti. Kalau ingat-ingat saya bagi tahu. Ada belaka. Mesti ada. Ingat ulama pandai-pandai ke? Tak ada. Ini semua ada. Ada. Kadang-kadang kita makan pandai. Pagi nak nasi lemak, petang nak gini. Tu pandai pula kita cari. Hak ni kita tak nak cari. Jawapan dia, ubat dia mesti mengaji. Baru kita reti, baru kita reti. Insya-Allah kita semua di kalangan yang menyintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa cinta pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, satu selawat yang boleh kita buat bila-bila masa saja, pendek. Sallallahu ala Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Sallallahu ala Muhammad. Kita saya duduk, walau dalam hati ke kita baca, kita boleh 1000 kali itu sat-sat saja. Salawat Jibril tuan-tuan, boleh amalkan dan sampaikan sama-sama kita. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala